Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alayna. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah salat, sembahyang karena Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah binatang korban sebagai tanda bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan Allah Azza wa Jalla, dialah yang terputus dari mendapat sebarang kebaikan dari perkara yang diingininya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Yang berbahagia Datuk Pengurusi Surau, yang dihormati dan dikasihi seluruh para jamaah, termasuk Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, yang dikasihi, yang dihormati tuan-tuan guru dan para alim ulama kalau bersama kita pada malam ini, dan seterusnya yang dihormati para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Di saat yang penuh barakah pada malam ini, kita berada malam ke-8 Zulqa'dah, dan bulan Zulqa'dah akan melabuhkan tirainya, akan tiba bulan Zulhijjah, penutup kepada bulan-bulan Islam dalam setahun. Dan saat yang sebegini, tuan-tuan sekalian, bukan kecil makna kepada kita. Di saat ini rakan-rakan kita sedang berkumpul di tanah suci Makkatul Mukarramah menanti hari sahaja untuk mereka berwukuf di padang Arafah, melaksanakan tugasan haji mereka pada tahun ini. Mereka sedang menanti saat dan waktunya untuk terus berada dalam suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
membesarkan Allah Azza wa Jalla, menyatakan tentang kesyukuran untuk hadir sebagai tetamu Allah Azza wa Jalla, Dhuyufur Rahman, di tanah yang berkat, di tempat yang suci, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, iaitulah Makkatul Mukarramah. Mereka datang dengan tujuan yang sama yang tidak membeza-bezakan mereka. Dari pelbagai negara dan negeri, bangsa yang berbeza, warna kulit yang tidak sama, disatukan akidah yang sama. Itulah sedang berlaku sekarang ini di Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Namun begitu, kepada kita yang tak berkesempatan untuk hadir ke Mekah tahun ini, tidak kurang pentingnya kepada kita, walaupun berbeza situasi dan keadaan, mereka di sana, di tanah yang berkat, di bumi yang berkat, dalam amalan yang penuh keberkatan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita tak kurang keadaannya sebanding dengan mereka, walaupun kita tidak berada suci Makkatul Mukarramah. Peluang keemasan yang kita ada pada malam ini dan hari-hari mendatang nanti ialah hari 10 Zulhijjah, 11, 12 Zulhijjah merupakan hari-hari kemenangan buat kita. Justru tuan-tuan, marilah sama-sama kita raikan dengan penuh keinsafan. Kepada mereka di Mekah, mereka menanti saat untuk berwukuf di padang Arafah, buat ibadah haji. Tapi kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Kita masih berpeluang. Kepada mereka mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, kita mendapat rahmat yang sama. Bermula 9 Zulhijjah akan datang, kita raikan dengan puasa Arafah, Siyamu ya Arafah. Itulah saat yang paling penting kepada kita. Di saat rakan-rakan kita berada di padang Arafah, bertalbiah, berzikir, bertasbah, bermunajat, membesarkan Allah Azza wa Jalla di padang Arafah pada hari musim haji mereka tahun ini, kita pun sama ada kekuatan dengan zikirnya kita, tasbihnya kita, dengan puasanya kita. Sebab Nabi berjanji kepada kita, siapa yang berpuasa pada Arafah, Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Artinya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tidak mengecewakan kita. Saya berpandangan bahawa dalam situasi yang sama, baik yang di Arafah mereka beroleh kemenangan di atas istighfar taubat mereka kepada Allah, kepada kita pun sama. Dengan puasa kita di hari Arafah nanti, kita rapat dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh bertasbih, kita boleh membesarkan Allah dengan doa, dengan munajat, air mata menitis penyesalan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kemenangan. Satulah amat malang, saya kata amat malang, kalau ada di antara kita yang tidak mengambil kesempatan untuk puasa hari Arafah. Amat malang. Kalau mereka di Arafah sekali setahun wukuf di Arafah, itulah peluang keemasan mereka untuk berwukuf pada hari Arafah nanti, dengan tasbih, tahmid, air mata menitis mengalir, dengan tilawah, zikir dan macam-macam, sekali setahun. Demikianlah peluang kepada kita sekali setahun untuk puasa pada hari 9 Zulhijjah. Sekali setahun, tidak ada kembali, tidak ada peluang kali yang kedua. Arti kalau ada kalangan kita yang tidak mengambil peluang ini atas sebab-sebab tertentu seperti sengaja tak ambil peluang, yang sakit demam tak ada masalah, yang sihat walafiat, segar bugar, tak ambil peluang, ini satu kurang yang besar sekali. Sehingga berkata Al-Imam At-Tabari, barang siapa yang tidak mengambil peluang berpuasa hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, dia telah merugikan hidupnya
buat selama-lamanya. Sebab apa? Kata Imam At-Tabari, tak ada jaminan dia akan dapat hari Arafah tahun akan datang. Tak ada jaminan. Itulah saya nak gerakkan hati saya dan tuan-tuan di awal cara pada malam ini, kalau boleh, dan memang kita kena mampukan diri kita masing-masing untuk gerakkan hati-hati kita, kejutkan diri anak-anak kita, sekeluarga kalau boleh, Abang Long, Kak Lang, Kak Ngah, Ucu dan semuanya, ibu ayahnya, kita gerakkan bersama keluarga kita untuk berpuasa 9 Zulhijjah. Gerakkan hati-hati mereka, ingatkan buat diri masing-masing, ini peluang keemasan. Abang Long, kalau belum tak puasa 9 Zulhijjah, mungkin inilah peluang terakhir Abang Long untuk berpuasa. Mama pun sama, ayah pun sama, Umi pun sama, baba pun sama, mak pun sama, dan ayah pun sama. Sebut tuan-tuan, bukan setakat untuk anak kita, kita sama. Sebut untuk diri kita masing-masing. Kalau aku tak ambil peluang 9 Zulhijjah untuk berpuasa Arafah, tak ada jaminan aku akan dapat tahun akan datang. Kecuali mereka yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dengan usia yang panjang. Ini kenyataan. Saya mengambil saran ini sebab apa? Sebab seorang ulama kita semasa, iaitu Asy-Syaikh Al-Qaradawi, ketika dalam berikan fatwa tentang kelebihan 9 Zulhijjah, dia kata apa? Dia kata sekurang-kurangnya dengan puasa Arafah 9 Zulhijjah, 2 kegembiraan buat kita. Yang pertama, kita berada setara dengan orang yang wukuf di Arafah. Mereka wukuf di Arafah dengan ibadat yang merapati Tuhan dalam suasana air mata menangisnya, zikir tasbih. Kita pun sama. Kita berpuasa, tak makan tak minum kerana Allah pada hari sedang wukuf mereka di sana. Kata Al-Qaradawi, kita sama dengan mereka, pahala yang tak lebih tak kurang. Bezanya mereka di Mekah, kita dalam negara masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Qaradawi, alangkah besarnya pahala pada hari tersebut, kan jaminan Allah kepada kita adalah ampunkan dosa. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam hidup ini kita insan pendosa yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak berdosa dengan Tuhan malam dan siang, pagi petang. Dosa kecil, wal'iyadzubillah, dosa besar, kita mohon ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan dosa kita dengan Tuhan, dosa kita dengan orang ramai, dosa kita dengan keluarga masing-masing, dosa dengan mak ayah masing-masing, dosa dengan jiran masing-masing. Bayangkanlah banyak mana dosa yang berada dalam jantung hati kita. Pada hari tersebut Allah boleh ampunkan dosa by cash, bukan backdated. Allah by cash ampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun akan datang. Apakah peluang ini boleh kita biarkan begitu saja? Kata Al-Qaradawi, tidak mungkin. Itulah jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang bertakwa, jiwa yang berilmu, jiwa yang segar, jiwa yang hidup, jiwa yang ada iman dalam hati, tak akan tolak 9 Zulhijjah. Saya tekankan, ini kemenangan awal kita. Di saat kita menanti 10 Zulhijjah raya, betul di antara sunnah besar kita yang kita kena raikan ialah hari Aidul Adha. Aidul Adha, hari korban. Tapi ingat, sebelum Aidul Adha, 9 Zulhijjah, hari kemenangan awal kita untuk merapati Allah Azza wa Jalla. Betul ada ulama yang menekankan begini, ini pandangan ulama, saya mengambil daripada pandangan Al-Imam As-Samarqandi. Al-Imam Abu Lath As-Samarqandi, dia ada satu pandangan cukup menarik. Dia kata begitulah kehendak Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, khasnya kita yang tak ke Mekah ini. Yang ke Mekah, mereka dalam keadaan penuh kerahmatan. Daripada mereka wukuf sampai mereka bermabit, sampai mereka habis ibadat, mereka penuh kerahmatan. Kita yang tak ke Mekah ini, bayangkan, kata As-Samarqandi,
permulaan kita sebelum kita meraihkan Idul Adha hari ke-10 Zulhijjah. Sebelum kita mulakan hari, nama hari ke-10 iaitu hari raya Idul Adha, dengan tasbih, dengan takbir dan tahmid yang muqayyad dan mursal. Sebelum daripada kita raihkan hari Kurban, sehari sebelumnya kita menikmati hari yang penuh kerahmatan. Apa dia? Hari kemenangan pertama kita. Apa dia hari kemenangan? Hari keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah kata As-Samarqandi, bila kita puasa hari 9 Arafah, hari 9 Zulhijjah, kita benar-benar telah bersihkan hati kita. Allah telah angkat dosa-dosa kita. Allah telah bersihkan jiwa hati kita. Allah ampunkan dosa pada hari 9 Zulhijjah. Bermakna kita masuk 10 Zulhijjah dengan kemenangan, dengan nikmat kemenangan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? 9 Zulhijjah Allah berikan kita keampunan. Kenapa? Kerana puasa 9 Zulhijjah. Hari ke-10 kita beroleh kemenangan yang mutlak pada Allah Azza wa Jalla. Apa kemenangannya? Kemenangannya 10 Zulhijjah, kita mula korbankan binatang ternakan yang disebut Dhuhdiyah. Itu satu di antara peringatan penting yang disebutkan oleh As-Samarqandi. Saya tuan-tuan duk tenung, duk fikir, ada kebenarannya. Ada kebenarannya. Sebab bila 9 Zulhijjah kita puasa Arafah, bermakna kita sedang proses hati kita. Dosa Allah angkat, Allah ampun, Allah beri keampunan mutlak dan baikas kepada kita. Bila masuk saja kita buat ibadat korban, bermula dengan sembahyang raya, dengan ucapan takbir, tahmid dan tasbih, kemudian disertai dengan ibadat korban, bermakna kita bermula dengan kemenangan daripada Allah Azza wa Jalla. Bahkan saya berani berkata, berdasar pada bangsa saya berani berkata bahawa kelebihan untuk kita pada hari-hari raya nanti bermula 9 Zulhijjah hingga hari Tasyrik sama lebih kurang dengan mereka di padang Arafah yang buat haji. Jangan salah faham, ini bukan hukum. Saya melihat dalam pandangan yang jadikan kita rasa seronok. Sama keadaan mereka di padang Arafah sampai Muzdalifah, mereka bermabit, mereka melontar jamrah, tawaf macam-macam, mereka penuh rahmat pada Allah. Mereka dapat, kita yang tak pergi ke Mekah dengan jaga ibadat 9 hari Arafah, 9 Zulhijjah, dengan kita sembahyang raya, kita bertalbiyah, kita berzikir, kita tahmid dan kita buat ibadat korban, makna taraf kita kelebihannya sama tuan-tuan. Alhamdulillah. Satulah, jangan kecewa. Ada orang telefon saya tanya, Ustaz, saya dah 5 kali merayu, tak boleh ke Mekah juga, tak dapat juga, dah 5 kali merayu, dah 5 kali merayu belum dapat ke Mekah. Saya redakan dia, kata apa? Saudara, insya-Allah akan dapat, insya-Allah dengan izin Tuhan. Bila niat kita ikhlas nak ke Mekah, Allah akan beri, insya-Allah. Bila kita niat dengan ikhlas, kemahuan yang penuh dengan ikhlas pada Allah, Allah akan beri, insya-Allah. Cuma saudara tak perlu kecewa. Saudara walaupun tak ke Mekah, tapi niat saudara nak ke Mekah juga kerana Allah, tapi saudara tak boleh ke Mekah lagi, saudara jaga ibadat di sini. Bermula dengan puasa Arafah, buat betul-betul. Banyakkan zikir, tasbih, tahmid, munajat. Malam raya habiskan dengan ibadat. Pagi raya datang dengan penuh keinsafan, raihkan dengan ucapan tasbih, tahmid penuh keinsafan, sebut nama Allah dengan penuh redanya. Kemudian sembahyang raya, tunaikan hak Allah dalam ibadat korban. Saudara tidak akan kecewa sama sekali, sebab saudara dapat rahmat Allah semacam teman-teman kita di Mekah Al-Mukarramah. Cuma ada bezalah, sebab tanah haram Mekah tetap tanah berkat, di Malaysia belum tu berkat lagi, tuan-tuan. Tapi ibadat kita Allah berkati. Sebab Allah bukan tengok lokasi ibadat, Allah tengok suasana ibadat kita. Ibadat di Malaysia ke, di Jepun sekalipun, kerana Allah akan qabul terima. Jadi ini pandangan saya kata untuk meredakan orang-orang kecewa sebab tak dapat ke Mekah lagi, dah merayu 5-6 kali. Yang penting adalah kesungguhan kita dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sebagai satu renungan awal untuk menyata kepada tuan-tuan pada mana betapa alhamdulillah
dengan nikmat yang Allah beri ini, mari kita ambil sama-sama. Ini adalah peluang keemasan yang tidak lagi berulang kali kedua ketiga, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu adalah intro pada ceramah malam. Intro saja dah 20 minit. Jadi yang tak itu tak tahulah saya, tuan-tuan tunggulah. Tapi saya rasa saya tidak akan sampai sejam. Kan tadi pun dah diambil masa dengan tahlil arwah sekejap. Kita ambil sedikit masa lagi untuk kita dengar apa yang patut disampaikan. Semua saya nak pasti sama ada azan atau tidak ni. Sebab masuk asyar ni, kalau azan lagi bagus, saya cadangkan azan. Sebab saya lebih suka kalau dialunkan azan. Sekarang dah masuk waktu dan boleh azan. Kita sambung sekali lagi insya-Allah. Sebab syiar azan, tuan-tuan, perlu diperdengarkan kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah, moga-moga Allah berkati rahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berbicara pada malam ini dalam segmen yang kedua lah setelah azan berkumandang ini, dalam satu konteks suatu perbincangan yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar untuk diperkatakan. Sebab daripada sudut korban ini, tuan-tuan telah maklum dan telah ketahui hukum hakamnya, persoalannya, pelaksanaannya, bagaimana. Isu korban, alhamdulillah kita telah pun mengetahui dan mengamalkannya secara hukumnya. Saya nak tengok dalam dua perkara. Yang pertama sekali ialah satu di antara nikmat kemenangan yang dianugerah Allah buat kita ialah ibadat al-udhiyah, mengorbankan binatang ternakan. Satu lambang yang paling penting dalam hidup beragama. Ini adalah sunnah yang begitu besar, sunnah yang tak akan mati, akan hidup sampai kiamat. Sunnah yang dihidupkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai Nabi kata, hiya sunnatu abikum Ibrahim. Ibadat korban adalah sunnah bapa kamu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya tak bicara tentang apa itu korban dalam hukum fiqahnya, sebab isu korban ini, tuan-tuan, isu keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, melewati batas biasa. Satulah korban yang, tuan-tuan, satu proses untuk merapati Tuhan, mendekati Allah Azza wa Jalla, menginsafi tentang kebenaran Allah dan kebesaran dan kekerdilan kita. Itu ibadat korban. Kita orang Melayu sebut korban maknanya sembelih binatang. Berapa ekor korban tahun ni? 20 ekor. Korban bapaknya satu bahagian. Korban lembu ke kambing, kambing seekor. Korban lembu ke unta, unta seekor. Contohnya, korban binatang ternakan sembelih. Korban ternakan sembelih. Sedangkan korban, kata Arab, al-qurb, maknanya apa? Dekat dengan Tuhan. Korban dengan makna agamanya adalah merapati Tuhan. At-taqarrub ila Allah, itu makna korban yang terletak di atas apapun tulisan ibadat korban, 7 ekor binatang korban. Dalam kehidupan kita, korban ialah sembelih binatang. Dah sembelih boleh makan daging. Paling utama lepas sembelih tengah hari sup ramai-ramai. Contoh, kalau pandai buat kepala, amalan kita gomong kepala, tak banyak 16 kepala. Contohlah, tak ada masalah, itu hak kita makan. Tapi kalimah korban itu bukan kecil makna kepada kita. Korban dengan makna agama, kita mendekati Allah Azza wa Jalla, makin dekat dengan Tuhan,
dari sudut ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Sebab apa? Sebab orang yang pertama, kita kata orang pertama lah dalam sunnah hidup Nabi Muhammad ikut korban ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim, tuan-tuan, Allah uji dengan korban bukan binatang lembu dan kambing biri-biri. Allah uji Ibrahim dengan pengorbanan seorang anak yang kena sembelih oleh ayahnya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin. Konsep pengorbanan Ibrahim ialah kerana sayangkan Allah mengatasayangkan anak sendiri. Bila Allah kata Ibrahim, sembelih anak kamu, sembelih anak kamu Ismail, sembelih dia. Ibrahim sayang Allah, sayangkan anak, sayangkan Allah Azza wa Jalla. Allah yang dia sayang, Allah suruh dipatuhi, Allah perintah ditaati. Tengok tuan-tuan, ini sejarah kita jangan lupai. Saya mengambil pendekatan sebab kita dalam korban ini, kita bukan sekadar tumbangkan lembu dan kambing semata-mata. Kita tumbangkan sama. Kalau ada akhlak yang buruk, tumbangkan. Ada akhlak yang tak elok, tumbangkan. Kalau kita dalam hidup ini, saya contoh saya lah, tuan-tuan semua orang baik belaka, saya akhlak saya buruk dalam masyarakat. Dengan anak isteri berkasar, dengan kawan teman dengki dendam, dengan jiran suka berbalah, dengan orang tak senang hati, dengan mak ayah tak baik, dengan adik bertengkar. Contohnya saya, artinya saya berakhlak buruk, dengan keluarga buruk, dengan orang ramai buruk, perangai tak senonoh, tipu orang, fitnah orang. Contohnya akhlak saya buruk. Dengan ibadat korban, bukan kambing tumbang, saya kena korbankan kejahatan saya. Bina watak yang baru, watak mukmin sejati, lemah lembut hatinya, hormatkan orang, tak dendam dengki. Itulah pengorbanan yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab bila seorang itu korbankan hidup kerana Allah, dia berjaya. Dia berjaya. Allah rada kepadanya, Allah rahmati kepadanya, Allah berkati hidupnya, Allah berkati usianya, Allah tambah kemuliaan hidup. Itulah kemenangan kita. Sebab itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya. Dulu jahat, sekarang baik. Dulu buruk, sekarang sempurna. Dulu tak elok, sekarang dah elok. Perangai tak senonoh, sekarang dah senonoh perangai. Nampak? Berjaya ke tidak? Ini proses pengorbanan. Satu, tak cukup sekadar 6 ekor kambing tumbang, tetapi yang korbankan kambing dan ekor tetap akhlaknya buruk, dengan orang dengki, dengan jiran sebelah rumah bermasalah, dengan jiran semasjid pun tak bertegur sapa, adik-beradik pun berbal bertengkar, dengan jiran sebelah rumah pun tak bercakap, dengan orang ramai di masalah. Apa makna? Apa makna? Itu konsep besar, tuan-tuan. Sebab itulah saya mengambil signifikan daripada cerita Ibrahim tadi. Sebab Ibrahim bila Allah uji dengan sembelih anak sendiri, dia taati perintah Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Saya kena ringkas sebab ini ceramah ini tak boleh sampai pukul 10 malam. Marah tu kat saya. Ya. Esok saya kerja. Saya nak berhenti kerja lagi. Dia ceramah ni tak boleh panjang-panjang. Sikit-sikit sudah lah. Dan landing pula di tengah orang seronok, barulah boleh sambung balik tuan-tuan. Tuan-tuan, yang keduanya ialah tuan-tuan boleh nampak pengorbanan Ibrahim melewati pengorbanan harta semata-mata, pengorbanan nyawa. Bila Allah kata kepada Ibrahim, sembelih anak kamu Ismail, ini adalah pengorbanan nyawa, bukan harta semata-mata. Satulah saja tuan-tuan pada malam ini, demi Allah, dalam isu korban ini
Jangan kita letak dalam minda kita 700 mahal, 750 mahal. Ini apa EJK masjid ni? Makan duit ke ni? Contohnya. Dah ada orang macam tuan-tuan. 750 sebahagian. Ini EJK masjid, makan duit lah ni. Kongsi ni jenis makan duit ke? Tuan-tuan, 700 berbanding dengan pengorbanan nyawa Ibrahim amat kecil kepada kita sebenarnya. Ibrahim AS, Ibrahim diperintah sembelih nyawa anak. Kita diminta sembelih 700 tahun, sekali setahun, untuk sebahagian lembu. Batul jiwa orang beriman kepada Allah tidak akan berkata, oh mahal. Sebab apa tuan-tuan? Nilaian RM700 yang kita berikan sekali setahun ini bukan nak beli sesuatu yang kecil makna kepada kita. Nak beli syurga Allah Azza wa Jalla, nak beli redha Allah Azza wa Jalla, nak beli nikmat Allah Azza wa Jalla yang maha besar, rahmat dia. Sebab 700 sekali setahun ini amat kecil dibandingkan pengorbanan Ibrahim sembelih anak sendiri, Ismail alaihi salatu wassalam. Dan kita tak akan sampai tahap Allah uji sembelih anak sendiri. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Jangan bimbanglah. Takkan ada orang yang tiba-tiba belah pagi bangun tanya isteri, mana angah? Aku nak sembelih sebab semalam mimpi kena sembelih anak. Kalau berlaku macam itu, cepat-cepat hantar ke hospital, dia ada masalah yang lain. Takkan berlaku tuan-tuan. Allah takkan uji kita sembelih anak sendiri. Ibrahim Allah uji, itu adalah lambang pengorbanan pada Allah Azza wa Jalla. Kita diminta korban RM sebanyak tu sekali setahun, jauh lebih kecil berbanding dengan pengorbanan Ibrahim AS. Sebab tu dalam hukum fiqah, saya nak kaitkan, ini kaitannya dalam hukum fiqah, dalam mazhab Syafi'i kita, apa hukum buat ibadat korban ini? Sunat yang dituntut, menghampiri wajib. Betul, dia bukan amalan 5 tahun sekali, bukan amalan 17 tahun sekali, amalan tahunan, amalan yang bersifat sanawiyan, tahunan, tahun lepas, sebelumnya, bahkan tahun ini akan datang insyaAllah, tahunan sifatnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib korbankan binatang ternakan sekali setahun. Artinya dalam kesempatan kita ada sekarang ini, demi untuk kita merapati Tuhan, tuan-tuan, puan-puan, saya mengajak diri saya, yang mengajak tuan-tuan semua, carilah ruang yang cukup dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Carilah ruang yang cukup dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ambil kesempatan ini. Kita berbaki lagi sekitar 12 hari saja lagi, ataupun tak sampai 28, 9 Zulqa'dah 30, 9 sekitar 11 hari saja lagi untuk kita lakukan ibadat korban. Dalam tempoh 11 hari ini tuan-tuan, kepada sesiapa yang belum lagi letak dalam hati keazaman niat nak korban, sehingga malam ni balik rumah nanti bincanglah dengan isteri ke, contohnya bincang anak-anak yang dewasa dengan isteri, contoh paling hampir bang, ataupun yang abang ni niat tak ada lagi ni nak korban binatang ternakan di surau kita, ada lagi bahagian nak 3 ekor pada lagi tu, macam mana ya? Isteri bagi semangat, bang korbankan apa yang abang ada. Kalau abang tak korban, saya korbankan abang. Tu dia. Jangan begitu tuan-tuan. Korbankan bang. Bang bukit duit tak ada, bukan duit tak ada. Paling mudah abang korbankan rokok 10 hari ni, contohnya, beri sepatah buah. Lepas tengok dalam paparan TV pun ditulis fatwa haram merokok. Saya pindah depan TV sajalah yang ada depan tuan-tuan tu, dan fatwa kebangsaan. Contohlah, dah kedekut saya nak korban, isteri, suami, bang 10 hari ni abang berhenti merokok. Abang merokok sehari RM50, 10 hari bang 500. Tak cukup, yang top up. Abang nak berapa? 200 lagi, yang top up. Contohlah, ini isteri penyayang lah tu tuan-tuan. Ini bukan gurau ni, kenyataan. Kalau payah sangat,
Korbankan rokok 20 ringgit sehari, 10 hari dah 500, tambah lagi 200. Tuan-tuan sekalian, satu bahagian kita dapat. Bukan kecil makna kepada kita. Ibadat ini, ibadat Allah akan kabulkan rintihan munajat kita, merapatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Rahmat menanti, redha menanti, berkat menanti, syurga menanti, ampunan Allah menanti kita, segala-galanya. Ibadat korban tu rahmat pun ada, berkat pun ada, kebaikan pun ada, pahala menanti dan syurga menanti. Saya tak baca hadis lah, panjang kita pula. Itulah kebaikan Rabb. Kebaikan kita berkorban, dan akhirnya korban tadi akan menekan jiwa kita tenang dan lapang. Kerana Allah RM700 ini bukan kecil makna kepada kita. Letak dalam hati kita, ya Allah, Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahda kami, datuk kami, Allah uji korban bukan seekor kambing tapi anak. Memanglah diganti kambing kemudian, tapi asalnya ialah sebagai anak sendiri. Dia sanggup, padahal Ibrahim anaknya. Dia redha. Dan dia tanya Ismail kata, boleh ayahku, silakanlah. Bila Ibrahim tanya anaknya, wahai Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma'adha tara. Ayah tengok dalam mimpi ayah sembelih kamu, dan macam mana? Apa kata Ismail dengan penuh kerelaan? Dia kata apa? If'al ma tu'mar, laksanakan ayahku, aku redha. Tengok tuan-tuan, Ismail redha disembelih, bertemu dengan isteri Hajar radhiyallahu anha. Tanya pada Hajar, wahai Hajar isteriku, abang mimpi semalam beli anak sendiri, Ismail kita yang kamu kandung, pelihara, beri makan susu macam-macam, besarkan Ismail. Hari ini abang nak sembelihkan, Allah perintah. Hajar kata, kalau Allah perintah, silakan suamimu. Nampak tuan-tuan, keredaan seorang ibu, seorang isteri. 3 watak penting. Pertama, Ibrahim sanggup sembelih anak kerana Allah. Yang kedua, watak anak yang saleh, sanggup redha disembelih kerana Allah. Dan watak yang ketiga, watak bernama Hajar, isteri dan ibu, sanggup serah anak disembelih kerana Allah Azza wa Jalla. Betul, Allah ganti dengan kibas. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Lah Ibrahim, kau telah buat apa kami suruh. Gantinya ialah kabsh daripada syurga. Tuan-tuan, itu cerita yang disebut salat asrafat. Saya sebutkan tadi bahawa ibadat korban sunnah paling besar sekali. Dia bukan isu berapa kilo daging kita nak, yang kita dapat. Bukan isu berapa kilo kita akan kumpul, bukan isu itu. Tapi isu ialah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak rahmat Allah, kasih cinta sayang Allah, keberkatan hidup, kerahmatan dalam rezeki makan minum, umur yang diberkati, hidup yang disejahterakan, syurga menanti. Itulah kita harapkan. Satulah, ini satu ibadat bukan kecil makna kepada kita. Satu ibadat sekali setahun, sunnah yang paling besar, yang disebut oleh para ulama sebagai sunnah yang abadi, yang tak akan mati walaupun sampai bila-bila. Dan ia satu kebenaran. Itulah tuan-tuan, apabila saya sebut benda macam ni, saya tak nak ajar tuan tentang persoalan hukum hakam sebenarnya, tapi konsep asasnya ialah dengan ibadat korban ini kita nak capai rahmat Allah Azza wa Jalla, taqarrub tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah dengan ibadat korban yang tuan-tuan, falsafah yang paling penting sekali ialah kita nak letakkan diri kita dalam nada seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Hajj, contoh ayat Allah kata apa? La yanalallaha luhubuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tuan-tuan rujuk ya dalam surah Al-Hajj ayat 36. Saya nak tafsir 2-3 patah ya. Allah sebut bahawa kita tidak akan mencapai taqwa sekadar dengan daging-daging itu semata-mata.
Tidak tuan, tapi dengan amal korban itu. Artinya pengorbanan kita sekadar daging 6 kilo, 7 kilo kita pomok kita dapat, lembu begitu besar, tak cukup untuk kita mendekati Allah Azza. Betul lah, keikhlasan kita, keinginan kita untuk berrahmat, itu yang paling utama sekali. Itu yang paling utama. Bila Allah minta kita korban sekian tahun, kita cari peluang itu, kita redha, kita tahu ini adalah suatu amalan yang jadikan aku makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Satulah kata para ulama dalam bidang ilmu tafsir, tak ini kata apa, dalam kita beribadah korban, tolong iringkan 3 perkara. Dalam kita berkorban binatang ternakan, tolong iring 3 perkara. Yang pertama, iringkan dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyakkan istighfar. Proses istighfar kita lakukan dalam kehidupan kita semasa ibadat korban. Kita letak di kita insan yang lemah, yang hina, yang keri, yang dina. Kita minta keampunan Allah Azza wa Jalla, menginsafi dosa kita yang lama. Ya Allah, aku nak korbankan akhlak buruk aku selama ini. Aku nak korbankan semua akhlak buruk aku selama ini. Kita korbankan dengan istighfar. So istighfar, kata ulama, pakaian orang beriman. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, libasul mu'mini taubatuh. Pakaian orang beriman, taubat. Pakaian orang beriman, taubat. Maknanya dengan sebab kita buat kita istighfar, kita akan korbankan semua kejahatan kita, keburukan kita selama ini. Seperti kata saya lah. Yang kedua, dalam kita buat ibadat korban, iringkan yang keduanya ialah kita nak mendapat apa disebut sebagai redha Allah Azza wa Jalla. Kita nak redha Allah Azza wa Jalla. Allah redha dengan harta benda kita, Allah redha dengan nikmat kehidupan kita, Allah redha dengan apa yang kita miliki, Allah redha kehidupan kita ini, Allah redha dengan harta benda kita, Allah redha dengan umur kita. Kita nak redha Allah Azza wa Jalla. Daripada ibadat korban, kita nak redha Tuhan. Dan yang ketiga, kemuncak ibadat korban Tuhan, kita nak apa? Kita cari keampunan dia, nak redha Allah. Yang ketiganya ialah kita nak keselamatan di padang mahsyar sana. Di padang mahsyar, satu hari yang akan menentukan kita di padang sana. Bersama siapa kita di padang mahsyar? Dengan Nabi-Nabi atau dengan orang macam mana? Syurga ke neraka? Sebab itulah yang ketiga, kita nak keselamatan di alam sana. Satulah dalam hal korban ini, saya tak sentuh detail lah, jelas kepada kita bahawa bila kita korbankan binatang ternakan, binatang tak jadi saksi di padang mahsyar nanti. Jadi saksi tuan-tuan. Ada hadis sebut kepada kita sampai Nabi kata apa? Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Datang ibadat korban kita tunaikan di masa hidup ini dengan bulu-bulunya sekali, dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya, semuanya akan datang di padang mahsyar. Datang apa? Saksi kepada kita bahawa kita dulu pernah korban binatang, bukan 5 tahun sekali, tiap-tiap tahun, kerana Allah, nak keampunan Allah, redha, nak selamat daripada mahsyar. Akhir binatang itu akan berikan kita hujah kepada Allah. Hei Tuhan, hamba-Mu dulu orang ikhlas, dia nak redha-Mu, dia cari keampunanmu, layak dapat keiman, baik kebaikan. Akhirnya binatang itu dia saksi pada kita. Ini hadis tuan-tuan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya sekali akan datang, dengan kulit-kulitnya, dengan dagingnya. Itu satu kemenangan. Dari kesimpulannya tuan-tuan semua, dalam kesebaran ringkas yang saya ada pada malam ini, dalam ibadat korban ini, gerakkan hati kecil kita. Bukan kita menanti orang korban, kita yang kena korban. Tak boleh buat dalam kawasan kediaman kita kandang penuh, cari tempat orang, tak ada masalah. Bahkan kita boleh buat ibadat korban sampai luar negara, tak ada masalah. Hukum fiqahnya boleh, dan fatwa kita berkata boleh. Korban di Kamboja, di Chiang Mai contohnya, nun hatta di Syria, hatta di Palestin, tak ada masalah. Yang penting adalah ambil kesempatan ini, baik di peringkat kita sebagai ibu ayah, anak-anak kita. Saya suka bagi satu amanah ilmu kepada saya dan tuan-tuan.
Pertama, kalau kita ada anak-anak yang telah dewasa, anak-anak telah bekerja, walaupun baru setahun 2 tahun, apalagi yang ke 10 tahun, anak kita, kejutkan mereka. Alung, ini mama cakap, Alung cari peluang buat ibadat korban. Di mana Alung bekerja, contoh Alung kat Kelantan, Alung kat Johor, kalau Alung tak balik, tak apa, Alung buat korban di sana. Gerakkan itu. Sebab ada anak-anak kita ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, mereka fikir ibadat korban, ibadat orang tua nak mati. Korban ibadat ayah mak mereka yang dah usia penghujung. Aku muda lagi, aku masih puluhan 20 tahun, 30 tahun, kerja baru lagi, anak baru seorang. Ini kerja orang nak mati, kumpulan pop seorang pencen, kumpulan RTM dia tunggu mati, kumpulan mak ayah dia lah. Dia nampak kerja ni kerja orang dah pencen lama, mak ayah dia. Tak betul. Maka kita gerakkan anak kita, Alung ke Angah, mari sama-sama. Kalau boleh kita hidupkan suasana sekeluarga, satu lembu kita 7 orang. Alung, Angah, Ucu, Kak Alang, Kak Angah, mak ayah dapat seekor. Contohnya, gerakkan tuan-tuan. Sebab itulah pintu berkat keluarga. Berkat keluarga, rahmat anak pinak dalam hubungan kekeluargaan kita. Allah akan berikan keberkatan keluarga kita, rahmat kepada anak kita, rahmat buat kita. Allah akan beri keredaan daripada apa kita buat itu. Allah tak akan cacatkan kehidupan kita sekeluarga. Rahmat datang, kasih cinta Allah datang, kampunan Allah beri. Percaya tuan-tuan. Jadi ini di antara benda-benda yang nampak simple terbesar bagi saya. Saya sebut sebab dia saya tengok pengalaman lama nak ceramah ni. Kadang-kadang dia tanya pakcik, makcik kita yang buat ibadat korban, siapa buat ni? Saya Ustaz, saya tidak tahu. Lepas tu anak dia kata muda lagi, nantilah biar kami buat. Itu silap kita. Lepas tu anak kita gerak sana kamu yang ada bekerja khasnya. Tolong tuan-tuan, sebab ini bukan kecil makna. Sekali setahun satu nikmat Allah beri pada kita untuk kelengkapan iman dan agama kita, rahmat, redha, hidayah Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kira itu di antara 1, 2, 3 perkara yang saya nak sentuhlah pada malam ini, yang berbaki tentang hukum hakam tu. Saya ingat benda tu jelas daripada sudut fiqahnya, kita maklum, kita tahu, dan apa yang menjadi konsep itu. Sebab ini ibadat kita kena pertahankan anugerah Allah buat kita. Fasalli li rabbika wanhar, semaya rayalah kepada hari tersebut dan tumpang binatang ternakan kamu masing-masing. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, dan Allah sentiasa jadikan kita semua dalam hidayahnya, dalam barakahnya. Dan akhir tuan-tuan, kesan ini kita nampak sekarang, nur di alam mahsyar, kita nampak kebaikan. Allah merahmati kita, akhirnya kebaikan itulah akan bawa kita ke jalan syurga Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami dambakan syurga dan redha-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma rabbi yassir umurana. Ya Allah, permudahkan semua urusan ibadat amal kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, Engkaulah Tuhan kami yang mendengar rintihan munajat doa-doa kami. Allahumma nawwir hayatana bil ilmi, syahiyakan hidup kami dengan ilmu. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan, ya Allah bantu dan menangkan umat Islam di mana sahaja mereka berada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jadikan himpunan kami pada malam ini dalam keadaan dirahmati-Mu ya Allah, diradai, diberkati-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat
yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.